Okay. Okay, so this week, okay, is the 4th week. Dan juga week yang terakhir lah untuk kita discuss berkenaan dengan modular programming ni, okay, ataupun functions. Ada sikit lagi untuk kita habiskan. Tapi itulah, minggu lepas ramai confused tak minggu lepas punya topik? Passing by reference. So hopefully by this week semua boleh faham lah, okay, berkenaan dengan jenis-jenis passing parameter ni. Dia ada dua je sebenarnya, passing by value dan passing by reference. Cumanya part yang passing by reference tu, dia ada dua cara. Ada dua cara untuk kita passkan parameter by reference. Yang kita dah discuss last week adalah cara yang pertama lah. Dan dia ada cara yang kedua. Mungkin kamu tak nampak lagi bila masa kita nak gunakan passing parameter by reference ni. Tapi once kita masuk dalam chapter array nanti, barulah kamu akan gunakan passing by reference ni dengan banyaknya. Sebab once kita gunakan array dan juga combination of modules, nak tak nak memang kena guna passing by reference. Tak boleh elak lagi lah. Kalau sekarang ni boleh elak lagi, boleh pilih. Kalau tak suka by reference, kamu boleh gunakan by value kan. Okay, so sebelum tu kita nak refresh sikit. Okay, passing by value. Okay, ni last lah kita discuss gunakan parameter passing by value ni lah. Ini yang paling simple sekali. Okay, dan juga kita nak identify beberapa limitation. Okay, beberapa limitation yang akan kita hadapi sekiranya program kita tu directly using parameter by value only. So maksudnya kalau kamu tak nak guna by reference kan, so apa limitation program kamu sekiranya hanya menggunakan parameter passing by value? Boleh dengar tak? Boleh. Dengar. Saya cakap seorang-seorang pula kan. Okay. Okay, so kita nak discuss sikit. Saya cakap seorang ni kan, so saya nak kamu pun join sama lah. Okay, so sekarang ni kita ada satu program, okay, simple program untuk calculate BMI. Saya dah pecahkan nama program kat sini kan. Saya dah letak kat sini lah. Okay, siap? Okay, so this is your coupling diagram. Okay, incomplete. Okay, tak complete lagi ni. So kita nak reverse engineering sikit kan. So kita dah ada coding and then kita nak mapkan coding kita dengan coupling diagram ni kan. Sepatutnya kita buat coupling diagram dulu, baru kita buat program kan. Kita nak reverse sikit just to make sure that you understand lah kenapa dan kenapa kan. Okay, so faham tak ni? Maksudnya setiap coding ni mewakili simbol pada coupling diagram ni lah. Okay, ini main. Okay, so main ini dia punya program. Ini modul input 1, ni program dia, input 2, calculate BMI dan juga print BMI lah. Okay, so sekarang kita nak lukis punya anak panah kan. Anak panah kan. So saya panggil ni, Kalau tak jawab ni saya consider absent lah Fatin Faikah. Saya. Fatin Faikah Okay, so anak panah yang pertama, okay, daripada BMI control, okay, yang connectkan antara BMI control dan juga input 1. Anak panah dia daripada mana ke mana? Anak panah dia, control ke input? Input ke control? Input ke control, kenapa? Sebab dia sebab dia ada return weak dekat control. Ya, betul. Dia ada passing parameter tak? Tiada. Tiada, okey. Okay, betul. Okay, so anak panah yang pertama. Okay, daripada input 1 ke control.
Muhammad Arif bin Helmi. Arif Helmi. Arif Helmi. Tak jawab Hussein. Arif Helmi. Tak ada Dia dah reply dekat chat tu. Tu yang kat chat tu. Mikrofon tak boleh on ni, Arif. Rindu nak dengar suara awak. Tak ada? Guna laptop. So, saya pun guna laptop. Ni awak tak awak unmute, turn on mikrofon tu. Arif. Boleh tak? Mic tak ada. Okey. Jawab je lah dekat setting tu. So apa dia punya parameter yang kita nak gunakan? Apa parameter dia? Untuk daripada input 1 ke BMI control, so ada satu anak panah ke atas, daripada input 1 ke control. Apa parameter yang kita nak? Apa yang nak letak dekat sini? Kan ada anak panah, ini ada parameter kan? Apa parameter dia? Variable apa yang kita nak letak kat sini? Apa dia? Weight. Ya, tepat sekali. Weight. Weight ada star ke tak ada star? Ada star by reference, by value kan. So weight lah, nampak ni. Return weight. Kan, return weight. So maksudnya kita nak paskan weight daripada input 1 kepada main. Dalam main nampak yang terima tu siapa? Nampak? Pada function call kan. Tengok dekat main, nampak saya punya cursor tak? Mungkin saya seorang nampak cursor ni. Nampak. Nampak kan? Nampak. Saya tak boleh nak highlight sebab ni picture kan. Kalau kat Coding boleh nak highlight. Nampak kan? Yang terima dia height. Ni terbalik lah ni. Terbalik. Betul lah. Weight, sorry. Input 1, weight. Weight sama dengan input 1. So maksudnya dekat sini yang menerima dia adalah weight lah. Macam tu kan. Macam ni coding dia. So, next. Input 1. Dah tak adalah nak pandang kan. Input tu pun dia akan sama je lah. Sebab dia adalah proses yang sama kan. Coding pun sama. So ini kita skip lah. So dia sama. Daripada bawah ke atas sebab dia return value. Dia tak ada daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah tak ada anak panah. Sebab dia tiada parameter kan. Jadi di sini adalah height. Yang menerima pada main juga adalah height. Macam mana untuk calculate BMI pula? Luqman Hakim. Ya. Untuk calculate BMI. Anak panah yang pertama. Ke bawah, weight dengan height. Weight dengan dari height. BMI. Okey, betul. Ada dua anak panah. Satu. Dua. Maksudnya dia passing parameter. Dekat coding dia
waktu function call tu, okay, waktu function call dalam kurungan ada wake dan juga height. Okay, so wake ni nanti takkan pass pada function calculate. Okay, BMI ni. Okay, so wake pada sini akan terima. Okay, yang ni saya gunakan nama yang sama, wake dan juga wake. So, kalau saya gunakan sini wake, sini saya gunakan W. Boleh tak? Boleh tak Muhammad Syafiq bin Razauddin? Muhammad Syafiq, Ya, saya. boleh tak kalau saya gunakan dekat control ni, okay, BMI sama dengan calculate BMI, dalam bracket ni wake, okay, dekat dalam function definition saya gunakan float W, boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah, boleh. Okay. Sekejap ada yang baru masuk ni. Okay. Okay, tak ada masalah, boleh Okay, so sini wake. Sini height. Okay, so anak panah yang terakhir, Fazrin bin Zuki. Apa benda dekat calculate BMI ni? Fazrin ada? Fazrin? Saya panggil jangan lupa unmute mikrofon tu kan. Kalau tak saya tak dengar Fazrin tak ada Fazrin Hello Fazrin. Fazrin tak ada. Muhammad Fahmin ada? Muhammad Fahmin. Muhammad Fahmin. Tak ada. Tak ada. Muhammad Alif Firdaus. Alif Firdaus. Muhammad Alif Firdaus tak ada. Alif Imran. Alif Firdaus. Alif Firdaus. Ramai tak ada ni. Tak bangun lagi ke? Amir Aiman. Amir Aiman. Amir Aiman pun tak ada. Mana ni? Tidur. Ishraf. Iman Hajar. Yuva. Iman Hajar. Ada ni Iman. Tidur. Apa dia? Sorry. Print BMI Iman. kan? BMI. Dari mana ke mana? Anak panah dia? Print BMI ke control. Okay, daripada BMI, calculate BMI ke control sebab nanti dulu ni calculate BMI tak habis lagi ni. Oh, sekejap Tengok coding dia, saya letak dah ni coding dia. So, calculate BMI ke control. Calculate BMI ke control sebab Dia return value BMI tu dekat control. okay, betul. So return. Okay, tengok coding return. So dia ke atas return and then
dekat main dia receive BMI sama dengan calculate BMI. So dia receive di sini kan. So di sini kita gunakan BMI juga. Betul. I Okay, so last sekali. Ni Syakira. Ya. Okay, anak panah dari mana ke mana? Dari control ke print BMI. Dari control ke print BMI. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia nak print BMI. So dia ambil. Lah, Ah, dia ambil. Sebab Dia ambil. dia kita passing apa? Parameter. Bahasa parameter. Kalau daripada bawah ke atas sebab dia kita return value. Yang itu. Kan macam ni kan kita passing parameter ni masa function call dekat main ni print BMI. Okay, so passing parameter hanya berlaku pada function call. Okay, macam tadi calculate BMI dia passing dua, weight dan juga height. Okay, pada function call calculate BMI. Okay, pada function call print BMI dia passing satu parameter BMI. Sebab tu nak pandai pada atas ke bawah. Okay, so satulah dalam tu, dalam kurungan satu BMI kan. So ni saja. So hopefully semua dah at least kamu dah faham betul lah untuk yang parameter. Alamak, cik lah guna buat ni. Okay, parameter passing by value kan. Paling mudah sekali. Betul. Right. Okay, so last week kita dah move kepada parameter by reference. Saya buat sini part mana dah. Ada part tu minggu ni ya. Okay, so okay, so kalau kita design kan dia punya coupling diagram kan. Okay, first sekali. Ingat tak? Bila kita menggunakan by reference, kita boleh avoid using program, okay, program yang ada return value. Ingat tak? Maksudnya semua return ni kita tak perlu guna dah. Ingat tak? Ingat. Ingat. Ingat tak? Ingat. 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 Ya, Cong. Ingat lah, jangan lupa. Ingat. By reference kita tak perlu returnkan any value. Okay. Tapi ada tapi lah kan. Okay. Tengoklah tapi dia apa. Okay. Contoh kan. Contohnya kita gunakan juga. Okay. Saya akan tunjukkan perubahan dia lepas ni lah. Tapi untuk kita nak bezakan antara by value dan juga by reference, kita gunakan juga modul yang sama dengan jumlah modul yang sama lah. Saya dah start kat sini lah. Okay, so yang pertama kan, yang pertama sekiranya kita gunakan parameter by reference kan, untuk input 1 ni kan. Okay. Untuk input 1, okay, kalau by value macam ni coding ni kan. Okay, ni kita nak design macam ni kan. So untuk input 1 dan ke BMI control, anak panah dia daripada mana ke mana dan berapa banyak anak panah? Sekejap Daripada input siapa tadi jawab tadi? Hafizuddin eh? Ya. Daripada mana ke mana? Input ke main. Daripada input ke main? Yup. Pada bawah ke atas? Yup. Sini? Ya. Okay, sekejap kita tengok ya. Sini. Ini maksudnya apa? Return kan? Passing. Ini maksudnya return. Salah konsep. Kalau ini maksudnya return. Kalau
kita gunakan parameter by reference, mana ada return? Tak perlukan return langsung. Lainlah kamu nak combine kan. Tapi yang ni kita nak guna 100% parameter by reference. Ada ni? Anak panah atas bawah. Anak panah atas ke bawah. Siapa tu? Siapa juga ni? Bukan, dia ada dua anak panah. Atas dan bawah. Atas ke bawah, Ernie Mastura. Atas dan bawah, ada dua. Ha. Untuk input one ni maksudnya untuk input one ada satu daripada atas ke bawah. Lepas tu, lagi tu? Apa tadi ni? Anak panah ada atas bawah. Ni, satu. Betul Bukan, lah anak panah atas ke bawah. Ha. Betul lah, anak panah. Ada berapa banyak anak panah untuk input one ni? Muhammad Aiman Haikal. Ada Aiman? Ya, saya. Ada berapa banyak untuk input one? Kalau input one ni kita gunakan untuk scan F week sahaja. Ada berapa banyak anak panah? Satu. Satu saja. Ada tak daripada bawah ke atas? Tak ada lah kan? Bagi contoh satu parameter apa kita nak guna kat sini? Week. Week. Okay. Week. Okay, katalah week kan kat sini kan? Ya. Okay, saya. Okay, kalau kita gunakan begini, bermaksud kita passing apa? Kita passing Parameter. Value lah. Value. By value. Okay, kalau kita nak passing parameter by reference, kita gunakan? Anak panah kat atas Sini. Mana? By reference. Pointer. Kita kena ada pointer lah. Star. Pointer. Okay, contohnya dekat week ni kita gunakan star week. Okay, dalam input one ingat ni dalam input one. Okay, tapi dekat dalam get my control, okay, yang kita dah discuss minggu lepas, kita gunakan apa? Kita pancing apa? Apa kat sini? Simbol apa? And. Okay, kita passingkan S. Kita tak passingkan pointer. Minggu lepas kan? Minggu ni baru kita nak passkan pointer kan? Yang minggu lepas, kita passkan reference tu menerusi address. Okay, directly kita passing address. Hari ni kita nak tengok. Kita nak passkan address tu menerusi pointer. So begitulah. Okay, betul then okay, untuk ini pun sama. Okay, lepas tu kita passkan address height. Slow sikit lah, saya nak tahu. Mana pergi orang ni? Hilang tak? Ini katalah week. Okay. Okay, ada start Okay, untuk calculate BMI. Calculate BMI. Apa dia? Muhammad Aiman Haikal dah panggil belum tadi? Dah. Tadi dah. Muhammad Akram.
Muhammad Akram. Tak ada. Oh, si 12 tak ada ni. Muhammad Aizul. Muhammad Aizul. Ya. Ada Aizul Okey, Ada. apa dia? Anak panah. Berapa banyak anak panah untuk function calculate BMI ni? 2. 2 anak panah. Daripada mana ke mana? Atas ke bawah. Atas ke bawah 2. Betul? Betul ke tak betul? Okay, kita tengok betul ke tak betul. Jangan mute dulu sekejap. Tak boleh lagi ni. 1, 2. Okay, apa dia punya parameter? Parameter dia apa? Input 1 1 tu kot. Ha? Apa dia? Tak pasti. Ada Pasti? Sekejap. Okey. Logaritm. Tolong. Ini saya. Ada berapa banyak anak panah daripada kontrol? 2 je. 2 je. Apa dia punya parameter? Address bagi weight dengan address bagi height. Okey. Yang pada calculate BMI? Kat calculate BMI tu address bagi height. Address. Tak yang yang pointer bagi height. Weight dengan height. Sama lah macam ni. Okey. Sama lah. Sama. Untuk by reference dia sebenarnya lebih mudah sebab kamu automatic. Okey, dia macam ni. Automatic kamu passing semua value yang terlibat untuk sesuatu function definition tu. Okey, contohnya kan. Untuk function input 1, apa yang kita nak buat dalam tu? Kita nak dapatkan value weight kan. So kita pass lah weight. Untuk function input tu, apa yang kita nak dapatkan dalam tu kan? So kita nak dapatkan height, kita pass what? Height. Untuk calculate BMI, kita memerlukan apa? Nak dapatkan value apa? Nak dapatkan value BMI kan? So untuk dapatkan value BMI, kita perlukan weight dan juga height. So pass lah. Weight dan juga height. Tapi pass dalam bentuk address. Sebab kita nak gunakan passing parameter by reference semua. Semua kan. Ni nak cakap semua by reference. Dan kita tengok lepas ni. Boleh tak kalau kita gunakan yang lain kan? Weight and then juga height. Okay. So pada sini kita akan terima weight Okey, ada satu lagi sebenarnya kat sini. Sebabnya kita nak dapatkan value BMI kan. So kena tak kita passing BMI. Betul? Betul tak? Betul. Okey dah betul kan? Ada salah pula. So ini okey. Ada satu lagi lah macam dekat input 1 dengan input 2. Kan kita nak dapatkan height dan juga weight. So kita passkan lah reference dia. Tujuan kita passkan reference tu sebabnya ingat kan pointer tu kalau kalau di BMI berubah, kita ubah address. Kita ubah value yang ada dalam address.
Contohnya value yang ada dalam address height ni, kita ubah di input tu, so automatic height ni yang berada dalam main akan berubah juga. Sebab kita ubah di dalam address dia. Okay, so address height di input tu dan height di dalam main adalah address yang sama. So kalau kita ubah di dalam input tu, automatic dia akan ubah di dalam control. Itu adalah kelebihan menggunakan reference. Maksudnya kita tak payah nak fikir banyak-banyak variable lah. Maksudnya kita just concern on the address saja. Kita passing satu address, katalah kita passing satu address ke dalam 5 location kan, 5 function. So satu function ubah je value tu, okay, 5 function akan dapat value yang sama. Faham tak konsep dia? Tak faham? Tak faham? Kita Faham. Okay, so ini, maksud ni kamu faham ni dulu. Kalau nak gunakan, kalau kita nak calculate BMI, tengok. Okay, ataupun kalau kita nak calculate sesuatu, ataupun ada satu proses yang kita nak buat dalam calculate BMI, kita tengok apa variable yang dalam tu. Okay, apa variable yang kita gunakan, okay, kita pass semua variable tu daripada main. Macam tu je lah. Paling senang lah. Okay, so ada 3 variable. Okay, kita kena passkan daripada main. Sebab calculate BMI ada 3 kan. BMI sama dengan weight bagi height kuasa 2. Betul tak? BMI ini Betul. and BMI. Okay, last sekali print BMI. Pada Ishim. Ya. Garis ke bawah. Ke bawah. BMI tu. BMI Okay. So garis ke bawah. Kita pass BMI. Okay, sama and BMI. Okay, ini BMI. Okay, ini saya gunakan nama yang sama kan. Tapi just untuk kita dapat bezakan lah kan. Kita dapat bezakan yang mana satu pointer, yang mana satu bukan pointer. Okay, apa kata kita letakkan P depan ni kan. So untuk pointer kita gunakan P semua kan. Boleh Ni just untuk bezakan. Boleh buat macam ni, tak ada masalah. Tapi ini just untuk kamu nampak sikit perbezaan lah. Okay. Boleh. Nampak star tu dah boleh beza dah. Tapi ni just untuk lebih nampak perbezaan kan. So saya letak P lah. P. Oh kat sini dia. Okay, jadinya macam mana program dia? Okay, so kita move kepada program. Okay, kita nak buat yang ni lah. Ini mana tadi? Hilang lah. Ini. Apa macam ni? Okay. Confused tak? Okay, so program dia Okay, so kita ada satu. Okay, kalau tadi okay, kalau tadi coding dia, nampak saya punya code block tak?
Nampak. Nampak. Okay, ni yang tadi lah. Yang saya dah cut and then saya paste dekat Word tadi kan. Mewakili setiap simbol pada coupling diagram kita. Kalau nak ubah dari sini boleh je. Kalau kamu dah biasa kan. Kamu dah biasa dengan program passing parameter ni. Boleh je kamu nak directly tukar kat sini. Tapi saya takut kamu confuse. Jadinya saya start daripada awal lah. Okay. So ini adalah basic program without modules. Dan kita akan create kita punya function dari sini lah. Okay, so first sekali saya nak kamu faham, kalau based on kita punya coupling diagram tadi, semua function definition kita adalah non-void ke void? Void. Okay, semua adalah void sebab tak ada anak panah daripada bawah ke atas. Okay, so automatic confirm semua void. So itu tujuan coupling diagram dia. Kita design, kita nak tentukan sama ada dia void ataupun non-void. So kalau ada satu je anak panah, memang akan ada satu je. Okay. So satu user defined function, dia boleh hanya ada satu anak panah je daripada bawah ke atas. Sebabnya satu function definition dia boleh return satu value saja. Kan? Ingat tak? Jangan return dua value, tak boleh lah. Return A, return B dalam satu body, tak boleh. Kan? Macam ni contoh main kan. Return satu je, dia boleh return 0. Ataupun dia return apa? Contoh dia return BMI. Ataupun dia return weight. Dia tak boleh, contoh kan, dia tak boleh return BMI, weight. Boleh ke kelas ni? Tak. Tak valid. Kamu nak buat dua anak panah ke atas, contoh lah kan. Contoh ni kalau dekat calculate BMI kan. Dia boleh return satu value sahaja. Okay, so void input 1. Input 1. Sebab tu dalam function passing parameter by value ni, ni passing parameter by value. Yang first tadi kita buat kan. Kalau kamu perasan untuk scanf, untuk function input kan. Nampak tak? Saya paksa pecahkan kepada dua. Satu untuk input weight, satu untuk input height. Kenapa saya tak boleh buat dalam satu function? Boleh return satu nilai je. Kenapa saya tak buat input saja? And then saya buat scanf weight, scanf height dalam satu function. Faham tak apa saya maksudkan ni? Okay, contohnya saya nak buang ni kan. Faham. Saya buang ni kan. Dia tak faham kan? Dia dah tunjuk juga. Ini simple je ni sebenarnya. Okay, katalah saya buang. Okay, saya buang ni kan. Then saya nak buat dalam satu function saja. Function input 1 ni ada kedua-dua scanf. Okay, dah scanf dua-dua ni kan. Saya kena returnkan value scanf ni kepada main. So saya tak boleh nak returnkan dua-dua. Sebab return hanya boleh satu saja. Sama ada weight ataupun height. Saya tak boleh buat koma macam ni kan. Tak boleh. Dia tak support. Memang tak support. Kalau passing by value. Faham tak? Dia punya limitation. Ni limitation dia. Limitation passing parameter by value. Faham tak kelas? Tak boleh je ni. Faham. Return dua value. Tak boleh. Faham. Dia hanya boleh return satu saja. That's why kita kena pecahkan lah. So kalau ada 10 input. Kalau nak buat function untuk setiap input, kena ada 10 function lah. Itu yang tak biasa tu. Memang senang faham by value tapi dia ada limitation. Okay, ada that's why kita boleh combine lah, kita combine by value dan juga by reference. So that ada certain function yang kita boleh letak sebagai by reference. For example untuk input kan, kita letak semua, kita combine dalam satu function yang hanya passing by reference. Boleh lah macam tu. Dan yang lain kamu nak buat by value, terpulang pada kamu. Okay, so dalam kes ni limitation dia adalah untuk input, dia tak boleh passing more than one lah. Okay. Tak apa, ini kita follow je dulu. Okay, kita follow dulu yang macam yang asal. Okay, input 1. Control X ni kan.
Okay. Then function call dia apa? Function call dia apa sini? Input 1 lah. Input 1. Ya, input 1. Sebab dia void, okay. So ada sama dengan ke tak ada sama dengan depan dia? Tak Tak ada. ada. Yalah sama dengan void kan. So void return nothing. Return nothing. Doktor tak nampak. Nampak apa? Nampak skrin putih je. Kelab masa depan. Ya ke? Yang lain? Nampak dia. Nampak. Ya. Nampak. Boleh. Nampak je. Bat tipu. Ada ni. Ke line tak clear ke apa? Tak tahulah. Sekejap. Mobile. Tak, saya share balik. Okay, stop sharing. Standard. Sekejap Duk siap. Mesti beli CC. Boleh tak? Boleh. Boleh Azhar. Ya. Boleh. Okay, so merujuk kepada kita punya coupling diagram tadi kan. Okay, coupling diagram kita tadi. Okay, coupling diagram kita tadi. Okay, refresh balik. Okay, untuk input 1 kita pass address week dan juga akan diterima oleh P week. Okay, address week pass, maksudnya dalam pass ni, dalam bracket lah, pass parameter kan. Kalau daripada bawah ke atas return. So pass adalah bracket. So dalam bracket kena ada end week ni lah. Okay, so dalam bracket perlu ada end week. Ni kamu ingat sekejap lagi kamu nak kena buat ni. Sekejap lagi nak kena submit ni. Okay, so dalam bracket ada apa tadi? Nampak tak? And wait. Float Nampak? and wait. Nampak. End week. Dalam bracket ada end week sebab kita pass daripada atas ke bawah. Kita passkan apa? Kita passkan address bagi week. Kita bukannya passkan pointer. Kita pass address week. Dan di dalam input 1 perlu ada INT. INT star week. Float. Float. Perlu ada star tak? Ada. Ada. Ada ke tak ada? Tengok kalau ada star ke tak ada star ke, tengok depan ni. Katalah ada star kan. Okay, lepas tu last step adalah copy lah tepi ni. Then letak dekat atas tu function prototype. Ni buat apa ni? Padam PV tu. PV tu. Okay, tengok. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Ya, dalam ni kita gunakan And star P wait. Guna N. scanf jangan kamu letak star pula. Scanf dia tu saja. Jangan letak star dia depan ni walaupun dia pointer. Okay, pointer untuk scanf pointer kita tak letak star. Kita buang star dia. Okay, sebab kita nak masukkan dalam address dia. Pivot kan.
Okey, kalau letak star maksudnya kita nak masukkan dalam weight tu, kan? Okey. Okey, tengok. P weight. Okay, so kalau macam ni, betul lah ni. Okay, so macam ni betul. Maksudnya perlu ada star. Okay, maksudnya perlu ada star. Kalau tak ada star, apa jadi? Kalau tak ada star, dia tak boleh detect benda ni sebagai pointer kan? Betul tak? Betul. Dari safe. Ada star. Ada star. Okay. Okay, so untuk function yang kedua kan, kita gunakan yang sama kan, ada dua kan, jadi kita combine lah. Jadi kita combine kan, so ini ada dua, satu untuk height, satu untuk weight kan. Ini untuk height, input tu lah. Kita nak follow coupling diagram kita kan. Height, ini height. Okay, so ini buang jadi height lah, input 2. Ni saya shortcut ni. Faham sendiri lah Okay, so height. Ini kita function prototype sama sahaja. Okay. Okay, next adalah pada kita punya coupling diagram tu kita nak create satu function untuk calculate BMI. Calculate BMI kan. Okay, so pada coupling diagram kita tadi, okay, jelas sepatutnya kita dah tahu dah dia adalah function berjenis apa tadi? Non-void. Sini, calculate BMI. Void ke non-void? Void. 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 Tak ada anak panah pada bawah ke atas kan? So tak ada anak panah pada bawah ke atas, maksudnya tiada return value. Tak ada return value, automatik dia jadi? Void. Automatik jadi void lah. Void with parameter ke without parameter? With parameter. With parameter lah, sebab ada daripada atas ke bawah. Ada daripada atas ke bawah anak panah. Bermaksud ini adalah parameter. Naik kali dah ni ulang ni. Jangan lupa lah. Okay. So ada 3 parameter kan. Sebab ada 3 anak panah. Daripada atas ke bawah. Jadinya okay, dia adalah void. Okay, tadi kita dah clear. Ini adalah void sebab tak ada anak panah daripada bawah ke atas. Okay, then kita ada 3 parameter yang kita nak pass kan, iaitu float. Okay, ini dia akan terima kan. Okay, sebab ni adalah yang belah bawah tu. So yang bawah tu dia terima PBMI kan. Okay, sebab dia akal dulu lah, kan kamu confuse kan. Okay, yang ni kan. Okay, yang ni kita cut. Okay, ini kita cut. And then kita call function calculate BMI. Okay, and then kita pass 3. Apa tadi kita pass apa? And address apa? BMI. Then address height.
Okay, dan juga address weight. Okay, ini kita pass. Okay, so yang menerima dekat bawah ni float star PBMI, and then float star benda tadi saya buat dulu. Height. Dia kena sama ni. Kamu buat height dekat sini, jangan kamu dekat bawah kamu buat weight dulu. So nanti height ni dia akan paskan kepada weight ni. Dah salah lah. So kalau height dengan height lah. Height. Okay, dan satu lagi load body dia kita paste ya daripada yang kita kat atas tadi. Dia return tak? Kenapa? Return nothing lah kan void. Okay. So ini jangan lupa. Kita dah gunakan pointer dekat sini kan. P BMI, P height, P weight. So ini kena letak lah. Belum ada star tak? Afiq Zahiruddin. Ada Afiq? Afiq Zahiruddin. Ada star? Tak ada star. Tak ada star? Tak boleh lah, kena ada star. Apa beza ada star tak ada star? Kalau tak ada star, dia merujuk kepada address. Kali ini dia merujuk kepada address. Okay. Kalau kita nak ubah value yang ada pada address tersebut, ingat. Kalau kita nak ubah value yang ada dalam address tersebut, kita letak star. Maksudnya kita nak access terus. Kan? Ini sama lah. Kalau kita weight saja, tak dapat. Ataupun kita buat P weight saja kan. P weight bagi ini apa yang berlaku, dia akan buat calculation on the address. Apa kan? Address is meaningless. Kita tak nak tengok value calculation untuk address tu. Kita nak calculate value yang disimpan oleh address tersebut. So value dia ada star lah. Ini macam ni. Okay, maksudnya darab pointer P height. Macam tu. Boleh? Bolehkah? Tak boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. So bila kan supposedly dia okay. Okay, satu lagi. Jangan lupa function prototype. Okay. So last kali kita nak print BMI ni. So kalau refresh balik tadi, kita paskan satu saja kan. Tadi Ishim jawab kan. Kita paskan satu parameter by reference, iaitu kita paskan address bagi BMI. Okay. Kita paskan address bagi BMI. Okay. Jadinya kat sini kita cut statement ni, and then kita panggil lah function print BMI. Print BMI, dan kita paskan address bagi BMI. Kan boleh tak paskan address height dengan weight? Sebabnya kita nak print value BMI saja. Kalau sekiranya kita nak printkan value height dan juga weight juga,
So kena pass lah ketiga-tiga tu. Dalam kes ni tidak kan, kita nak print BMI sahaja. So 1. Okay, dia tak ada sama dengan sebab dia adalah function berjenis void. Sebab apa dia void? Sebab tak ada anak panah daripada ke bawah ke atas. Anak panah daripada bawah ke atas, okay, menunjukkan ianya ada return value. So bila ada return value, dia akan jadi non-void. So dalam kes ni tak ada return value, so dia adalah kekal sebagai void. Okay, so pada print BMI, okay, dia void lah, tak ada return value. Void print BMI, okay, dan dia akan terima float PBMI. Okay, jangan lupa ini adalah apa? Muhammad Nabi. Pointer. PBMI. Okay, so last sekali. Last step lah. Okay, so ini jadilah siap untuk program yang follow coupling diagram yang tadi tu. Tapi dekat sini kalau kita buat macam ni, no point lah sebabnya kita tak harness lah. So kita tak gunakan betul-betul kekuatan yang sepatutnya ada sekiranya kita gunakan passing parameter by reference. Okay, dalam kes ni kita boleh combine lah ni. Okay, macam yang kita discuss tadi. So kelebihan by reference ni kita tak perlu separate function untuk input. Okay, function untuk input ni kita just boleh combine. So ni satu function boleh input lebih daripada satu value. Boleh Boleh? So jadi kat sini kita nak ubah. Kat sini kita nak ubah. Kita nak ubah supaya kita punya coupling diagram ni. Siap coupling diagram. Okay, dekat coupling diagram ni. Sekejap. Slow saya punya laptop ni. Boleh dengar tak? Boleh. Ya. Boleh. Nampak apa dekat skrin? Coupling diagram kosong. Diagram. Ayam. Sekejap bagi dia tenang je. Hang pula. Tak rendang tu.
Okay, saya punya words dah hang. So, tak boleh nak tunjuk. Tapi kamu faham lah kan apa maksud saya? Hello, dengar tak? Ya, dengar. Nampak saya punya code block kan? Nampak. Okay, so maksud saya nak tunjukkan maksudnya kita buang. Okay, kita buang ni, input void input 2 ni kita buang. Okay, and then kita nak combine dengan input satu lah. Input 2 tu kita combine and then so dia akan jadi satu function saja. Okay, function void inputs. Dalam kes ni inputs. So maksudnya dekat sini inputs. Okay, kita nak combine dua ni lah. Okay, dua input dalam satu function. Boleh kan untuk parameter passing by reference. Okay, so dah tak ada lah yang tu. Kita dah buang. Tinggalkan satu saja. So kalau ada 10 input, boleh guna satu saja. Tak payah nak input 1, input 2, input 3. Tak perlu kan. Sekiranya kamu menggunakan passing parameter by reference. Okay, jadi di sini input Hai. okay. So ini pun buang. Dua ni buang, dah tak perlu. Combine sekali dalam function input. Itu dia. Okay. Nampak tak? Apa yang kita nak discuss sebenarnya? Yang pentingnya input ni lah. So kita boleh buat sekali. Okay, ada soalan tak so far sampai sini? Ada benda lagi yang kita discuss? Ada. Okay. Okay, sekiranya kan. So sekiranya kamu nak combine antara tu nantilah kemudian lah. Confuse pula kan. Okay. Okay, ni dahsyat lah. Ini function passing. Tapi yang ini kita gunakan, okay, yang kita pass kat sini adalah address. Okay, kita hanya passkan je. Macam mana sekiranya kita, okay, ini adalah passing by reference kaedah yang kedua. Maksudnya kamu selain pada kamu passing address, okay, at one point kamu juga boleh passingkan pointer. Okay, directly passing a pointer. Passingkan pointer, okay. Sekejap ya. Okay, tengok word ni. Okay, word saya masih lagi hang. Boleh ya nak centing ya. Okay. Okay, tak apa. Okay, tadi dah habis Okay, ni kita nak masuk yang kedua ni. Yang kedua, saya tengok kat atas ni lah. Passing by
reference. Reference. Okay, passing by reference. Part tu. Using pointer. Note and address. Faham ke ni? Ini kita passing guna address kan? Tu maksud saya. Okay, ini kita passkan using address. Yang ni kita tak nak gunakan passing by address. Kita nak passing by using pointer. Okay, passing by using pointer. So nanti dalam you punya coupling diagram, okay. So dalam coupling diagram kamu nanti dia akan dah boleh tengok. Okay. Okay. Okay, nampak saya punya words ni? Nampak tak kelas? Tak. Tak. Okay, nampak. 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 Boleh nampak? Nampak. Okay. Okay, yang ni part 1 lah tadi. So yang part tu kita nak tukar ini. Okay, kita nak tukar n ni semua kepada but before that kan. Before that kan. Yang ni saya nak kamu faham konsep ni kan. Anak panah ni maksudnya week ni sama dengan week ni. Kalau kita translate kepada coding lah. Week sama dengan week ni. Kalau ini kita gunakan, contohnya kalau kita gunakan WW. Okay, kita gunakan W. Hang balik. Nampak tak? Nampak. Nampak apa? Coupling diagram. Lag. Berat sangat ni. Tengok coding je lah Stress pula tengok Okay, maksud saya dekat sini. Okay, statement ini. Okay, statement, contohnya ni kan. Ini, okay. Kan dia punya rajah dia, coupling diagram dia, anak panah daripada atas ke bawah. Okay. So anak panah yang atas tu, ini kan. Bayangkan okay, coupling diagram. Ini anak panah ke bawah. Kan. And then ada dekat tepi tu, NBMI. Okay. Okay, so ini anak panah yang ke bawah tu lah. Dia akan terima di sini.
So di sini statement ni bermaksud star PBMI ni bersamaan dengan inilah NBMI. Ni bersamaan dengan NBMI. Okey, faham? Faham tak? Faham, faham. Ya. Itu maksud dia. Okay, kalau okay, saya pergi kepada parameter passing by value. Okay, tengok. Ni parameter passing by value. Ni by value tau. Bukan by reference. Ini yang first tadi. Okay, kalau ini bermaksud, okay, let's say kalau ini saya tukar jadi XBMI. Okay, nampak tak ni? XBMI ni. Okay, ni anak panah ke bawah kan? Anak panah ke bawah dia passing XBMI. Yang bawah terima BMI kan? So macam mana dia punya ni perumpamaan? BMI bersamaan dengan N. Tak, ini by value. Ini coding by value, ingat. Ini by value. Sorry. Ini by value. Okay, by value kita pass XBMI. Bawah ni dia akan BMI sama dengan XBMI. Itu perumpamaan dia. Faham tak? Faham. Kalau sini saya gunakan XBMI. Ini kalau conteng dekat coupling diagram nampak sikit. Okay, so saya patah balik kepada parameter passing by reference tadi. Okay, ini parameter passing by reference. Okay, ini asal ini adalah perumpamaan dia sebab kita paskan, ini kita paskan address kat atas tadi kan. Okay, di sini kita paskan address. Okay, anak panah ke bawah. Okay, so yang ini nanti, yang di main ni yang kita pass tadi, dia akan jadi benda yang di belakang ni lah. Ini di hadapan. Okay, so ini bermaksud kita declare PBMI dan kita terus assignkan value. Value dia adalah address BMI. Faham? Okay. So sekarang konsep yang sama. Konsep yang sama. Kita nak tukar kan. Kita nak gunakan 100% pointer passing. So kita tak nak gunakan passing by address. Ni kaedah yang kedua, part 2 ni. Part 2 ni. Passing by reference menggunakan pointer, bukan menggunakan address. Tapi sebenarnya yang kita pass tu still address, tapi kita nak gunakan pointer pula. Ini kaedah yang kedua kan, saya nak cakap. Bukannya yang ini salah, ini betul. Ini kita nak tukar. Nak tukar ni, kita nak passkan pointer. So supposedly kita passing pointer lah kat sini. Pointer di sini. So bila kita kata pointer, kita kena declarekan pointer. Ingat tak pointer? Sini saya dah refresh last week kan. So kita nak declarekan pointer yang akan point setiap daripada variable ni. For example, kita gunakan star PBMI. Kita nak pointkan kepada BMI. Dan kita gunakan star P-weight. Yang ketiga, kita gunakan star P-height. So next, ingat tak? Pointer ni yang penting dia adalah bukan declaration saja. Kita kena pointkan dia kan? Untuk connect, untuk create connection tu. Macam mana nak point kan? Ingat tak? Sama dengan PBMI sama dengan NBMI. So maksudnya PBMI pointkan kepada BMI. Okay. Kenapa saya tak letak star depan ni? Ingat tak? sebab N. Sekiranya, ni nak cakap sekiranya pula kan. Sekiranya kita buat pointing ni dalam declaration.
Contoh kan, sama dengan N BMI. Okay, baru kita letak star. Okay, kalau kita buat selepas declaration, kita tak letak star sebab kita dah tahu dah PBMI ni adalah pointer kan. So kalau kita letak star tu, kita nak access value yang ada point kan. Kita bukan nak access punya value yang point, kita nak letakkan value bagi PBMI tadi. So ini refresh balik kita punya nota pointer kan. So dia kalau ada N, kita tak letak star kecuali sekiranya ianya berlaku dalam declaration. Contohnya yang tadi tu lah, star PBMI sama dengan N BMI. Kena ada star. Okay, sebab tu di bawah ni, di bawah ni perumpamaan tadi saya kata tu, star BMI sama dengan N BMI. Sebab apa? Sebab sini ada declaration kan, float. Dia first time kita declare and then kita letakkan value terus. Sebab tu ada star kat sini. Di dalam kita punya bracket ni. Faham tak? Ya. Okay. So kalau ada declaration, ada star. Okay, untuk kita point kan. Okay, ini tak ada declaration, tak ada star lah. Boleh? Boleh. And then P week sama dengan N week. Ini gunakan pointer lah. Sekiranya kamu diminta untuk passing pointer. Tadi kita passing address kan, yang part 1. Ini part 2 kita passing pointer. Bila kita dah ada pointer ni, barulah kita boleh passkan pointer. Macam mana nak passkan pointer? Pass lah pointer. Sini. Okay. Sini kita, kalau ini asal kita passkan address, so kita passkan pointer. Wait. Dah tak ada N lah. Sebab pointer tu value dia sendiri adalah address kan. So kita passkan address tu menerusi pointer. Pointer. Itu sahaja. Yang bawah tak payah ubah. Ini sahaja kita ubah. Yang atas pun function prototype tak perlu ubah. Week. Oh ini tak tukar. Okay. Koma. Load. Tinggal tadi kan. Dua tadi kan. Week dengan height. Okey. Boleh faham tak? Boleh. 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 Perbezaan antara apa tu? Part 1 dengan part 2. Nak guna mana-mana satu pun boleh. Ni in case kalau specifically kan diminta kan, kalau soalan tu kata. So kalau soalan tu hanya minta kamu passing by reference, pulang kepada kamu. Maksudnya kamu nak passkan dekat sini, kamu nak passkan address ataupun passkan pointer. Mana-mana satu boleh. Tapi sekiranya soalan tu meminta kamu untuk passkan pointer. Kan? Passkan pointer as a parameter. So kamu kena buat macam ni lah. Kena declare pointer, okay, declaration pointer, and then kamu kena pointkan pointer tu kepada specific variable, and then barulah kamu passkan pointer tu kepada function definition.
Okey, ni kaedah yang kedua. Boleh ke? Boleh. Ya. Okay, ada sebarang soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, so last last. Okay, last adalah combination. Ini part 3 lah. Nampak coding saya Part 3. Passing parameter. Combine. Value and reference. Okay. Okay, combine value dan reference. Boleh juga kan? Okay, ini kita gunakan 100% by reference. Okay, katalah kita nak combine satu function ni, kita gunakan by value dan juga by reference. Okay, contoh. Okay, input kita gunakan by reference. Ini 100% by reference. By reference. Pointer kan? Okay, ini kita nak gunakan by reference dan juga value. So, contohnya kan, kita paskan height dan juga weight ni, kita gunakan by value. Sebabnya value tu kita dah dapat. Oh, tak boleh. Tak boleh. Boleh. Boleh lah. Tak boleh pula. Okay, boleh. Okay. Height. Sorry. Okay, ini kita gunakan by value. Ini kita gunakan pointer. Height bukan pointer. Kan? Nampak ni? Height bukan pointer. Pointer apa? P height. Okay? Height bukan pointer. Height variable biasa. Kalau P height baru pointer kan? Okay, kita paskan reference, value. Boleh follow tak? Boleh. Boleh. Ini kaedah yang ketiga. Kita nak combine antara reference dan value. Kan? Okay, so pada calculate BMI, okay, samalah. Dia perlu terima reference, yang ni apa? Height. Nak kena tukar tak ni? Ya. Tukarlah. Value. Ini pun value. Kan? Sama dengan yang atas. Okay, semula. Ini PBMI adalah pointer. So by reference. Ini height bukan pointer. Weight bukan pointer. Okay, so pass. Okay, height dengan weight terima. Okay, PBMI sama dengan height kali dengan height bukan pointer. Okay. So, jadilah dia, function prototype jangan lupa tukar lah. So function prototype float star float. Ni by reference, by value. Okay. Okay.
Okey, itu saja. Ada sebarang soalan tak faham, better tanya. Ada? Tidak. Ada. Ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Boleh faham tak? Boleh Ada. saya. Boleh. Ha? Boleh? Boleh. Okey, so ingat so ada 3 kaedah untuk kita passing parameter. First, kita passkan menggunakan address. Yang second, kita passing totally dengan menggunakan pointer. Dan yang ketiga, kita boleh combine. Okay, guna by value dan juga by reference. Boleh berada di dalam satu function. Okay, so kalau tak ada apa-apa, okay, attendant. Okay, untuk attendant, okay, ada 38. Okay, 38. Berapa orang tak datang ni? Okay, saya nak kamu submit. Okay, submit. Sebagai attendant lah. Tak submit, tak kira tak datang Ni buat balik. Buat balik apa yang kita discuss tadi. Untuk parameter passing yang part 2 tadi. Guna pointer. 100% guna pointer sahaja. Pointer passing. Buat dia balik coding dia. Boleh kan? Boleh. Kaedah kedua Kaedah kedua. Parameter passing dengan menggunakan pointer, 100% pointer. Pointer passing. Okay. Gunakan pointer. Ingatlah ni dia punya key dia. Key dia kat sini. Kena declare pointer. And then you kena pointkan pointer tu kepada specific address. And then kita passkan dia. Sini tadi ada P lah. P, take, P, wait ke gitu. Boleh Okay, dan submit di kalam sebelum tengah malam. Okay, tak submit, kira tak datang lah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.